الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, rahmat dan izinnya memberikan kita satu kemenangan di dalam kita menyempurnakan Ramadan Al-Mubarak, dan kita sambut dengan laungan takbir menandakan kita syukur dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya kita dapat menyempurnakan sebulan puasa Ramadan Al-Mubarak dengan sempurna, dan mudah-mudahan amalan kita sebulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, seperti mana yang kita minta bila kita lafaz. Bila tiba di hari raya, kita sama-sama melafazkan taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu dengan kita doa mendoakan supaya segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada tengah hari ini itu tazkirah Jumaat. Pada kali ini saya berhajat untuk sambung kuliah subuh pada Ramadan yang lepas, iaitu berkaitan dengan pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam perkara yang menuju kejayaan, dan di dalam perkara yang mendatangkan ketaatan kepada Allah, di dalam perkara yang menyebabkan seseorang itu mencapai darjat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga di dalam perkara menjamin keharmonian masyarakat, dan dalam perkara untuk mencapai cita-cita kita di dalam sesuatu pekerjaan itu. Pada kuliah subuh yang dalam Ramadan yang lepas, kita bicarakan satu ayat, iaitu ya ayyuhallazi ya bunayya in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Itu ayat yang ke-16 daripada surah Luqman. Dan kita sambung pada ayat yang ke-17, iaitu ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sekali lagi dia pesan kepada anak dia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Dia kata apa dia? Aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Di dalam perkara sembahyang dia tak sebut lakukan, dia tak sebut buat, tapi Allah sebut dirikan. Allah sebut dirikan.
menunjukkan kepada kita bahawasanya mendirikan sembahyang itu ialah perlu ataupun wajib. Kita menyempurnakan segala hukum hakam yang ada di dalam solat itu. Bukan setakat kita berdiri, kita solat, kemudian tanpa menghiraukan hukum hakam, rukun-rukun solat. Bahkan bila disebut aqimis solat, dirikanlah solat, menunjukkan bahawa kita kena memelihara segala rukun-rukun di dalam solat itu. Dia kata apa dia? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aqimis solat. Dia kata apa dia? Dirikanlah sembahyang, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Kemudian dia pesan lagi, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Katanya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari sepenting-penting perkara yang mana yang perlu dilakukannya. Baik. Dia sebut yang pertama iaitu aqimis solat, dirikan sembahyang. Kemudian yang kedua disebut berkaitan dengan menyuruh. Bukan buat, menyuruh. Lain tu. Kalau buat, lain. Menyuruh, lain. Kalau buat, diri kita je lah. Diri kita je. Kalau kita kata buat, maknanya diri kita sahaja. Buat. Kalau suruh, maknanya diri kita dan orang ramai. Kita suruh. Bukan setakat diri kita, malah orang ramai. Sebab itulah para iblis, dia lebih takut orang alim berbanding orang abid. Kenapa? Orang abid, dia hanya beribadah untuk diri dia. Tak ada pun dia hirau orang lain. Hanya untuk diri dia. Kalau dia ada 10 orang, bila meninggalnya dia, maka selesailah. Tak adalah orang yang beribadah dah. Kalau meninggal dia 10 orang, bukan suruh meninggal. Tapi cakapnya, kalaulah meninggal dia, habis. Tapi kalau orang alim, ada seorang, dia boleh membuatkan orang ramai beribadah, walaupun dengan kematian dia. Walaupun dia dah meninggal, tapi orang ramai akan menyambung delegasi ataupun menyambung perlakuan ibadah itu. Baik. Jadi dia kata wa'mur bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh ni bermakna bukan hanya diri dia sahaja, malah orang ramai pun disuruh dia, diajak sekali untuk melakukan kebaikan itu. Dan yang ketiganya apa dia? Wanha 'anil munkar, dan mencegah, melarang daripada melakukan kejahatan, daripada melakukan perkara mungkar. Mencegah. Tak cukup dengan menyuruh sahaja, tak cukup dengan menyuruh buat baik sahaja, malah mencegah juga kita kena ada. Dua ini kena ada. Dalam ayat lain Allah sebut, dalam ayat lain Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah Allah sebut berkaitan dengan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Tapi kena ingat, siapa yang sebaik-baik itu? Mesti kena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah suruh kita ni menyuruh kepada kebaikan, dan Allah suruh kita ni mencegah kemungkaran. Bila ada dua ni, baru Allah kata wa tu'minuna billah.
baru capai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketiga-tiga ini baru menjamin kita menjadi seorang hamba yang terbaik. Baik, kembali kepada ayat yang kita bicarakan. Kemudian Allah kata, Salmanul Hakim juga dia kata apa dia? Wasbir ala ma asabak. Dia kata apa dia? Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan tiga perkara empat yang disebut. Empat ini iaitu solat, suruh kebaikan, cegah kemungkaran dan sabar. Maka Allah kata apa dia? Inna dzalika min azmin umur. Sesungguhnya kata Allah, yang demikian itulah adalah sepenting-penting perkara yang kena buat. Ni empat perkara ni adalah antara penting perkara yang kena buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kalau kita lihat dia punya susunan solat, suruh buat kebaikan, cegah kemungkaran, kemudian sabar. Kalau kita lihat rentetan itu, solat, kata apa dia? Ahli tafsir mengatakan apa dia? Solat ini dia melatih apa dia? Lidah, hati dan seluruh anggota badan untuk ingat kepada Allah. Kata ahli tafsir, solat ini dia melatih hati, melatih lidah dan seluruh anggota badan kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam keadaan bila kita solat, kita kena ada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu dalam keadaan kita beribadah seolah-olah kita lihat Allah. Yang hakikatnya Allah melihat kita. Bila kita tak dapat perasaan begitu, ingat Allah melihat kita. Inilah namanya solat. Yang mana dalam keadaan bila seluruh anggota badan kita ini ingat kepada Allah, bermakna kita akan jadi peribadi yang kuat. Untuk kita pergi kepada menyuruh perkara yang baik, mencegah kemungkaran dan kita sabar, kita kena kuatkan peribadi dulu. Kita kena kuatkan peribadi dulu. Nak kuatkan peribadi adalah dengan solat. Sebab dia sebut solat dulu. Dia sebut solat dulu. Dirikanlah solat. Bila solat, maka peribadi dia akan kuat. Peribadi dia akan teguh. Bila peribadi dia kuat, peribadi dia teguh, barulah dia ada kekuatan untuk menyuruh ke arah kebaikan. Tak ramai orang kata aku tak kuat lah nak suruh nak ajak orang buat baik kan? Ramai orang kata gitu kan? Aku tak kuat. Hadis Nabi SAW sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam tastati' fa bilisani, fa in lam tastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Ada tingkatan dia, tapi kena ingat jangan kita berada di tingkatan merubah dengan kuasa, kita kata tak mampu. Dan begitu juga jangan kita ada kekuatan di peringkat lisan menyebut, menyampai, mencegah dengan lisan, kita kata aku tak mampu. Maka pakat ambil dengan hati belaka. Tak. Walhal benda itu ada tingkatan dia. Jadi kalau kita rasa aku tak mampu, sebenarnya perkara itu disebut di dalam Al-Quran. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Bagaimana untuk membina kekuatan kita menyuruh ke arah kebaikan, mesti kita selesaikan, sempurnakan solat.
Kerana bila sempurna solat, maka kita akan ada peribadi yang kuat. Bila peribadi kuat, maka akan ada kekuatan untuk menyuruh ke arah kebaikan. Ini dia sebut, solat dulu. Bila peribadi kuat dengan solat, maka dia akan mudah untuk menyuruh ke arah kebaikan. Begitulah juga, bila kita ada kekuatan untuk menyuruh ke arah kebaikan, maka datanglah kekuatan yang seterusnya, iaitu kekuatan kita mencegah kemungkaran. Nak ajak buat baik dengan cegah kemungkaran, mana yang mudah? Dia mudah ajak buat baik. Mudah ajak buat baik. Kerana kita nak cegah kemungkaran ini, kita sekat kemahuan orang. Orang nak buat sesuatu, kita tak bagi buat. Orang nak buat sesuatu, kita halang. Kita cegah kemahuan. Cegah kemahuan ini payah. Sebab itu dia sebut buat baik, mengajak buat baik dulu. Mengajak buat baik ini lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Tetapi ingat, kedua-dua ini, yang Allah kata apa dia? Wasbir ala ma asabak. Kedua-dua ini merupakan ada ujian dia. Tak semua kita ajak orang buat baik, dia terima dengan baik je. Berapa ramai orang, kalau kita ajak buat baik, banyak mana ramai orang yang keluar kata-kata kesat. Menyindir, macam-macam. Yang buat-buat tak dengar itu satu hal dah. Kemudian mengata gitu, mengata gini. Dalam keadaan kita ajak buat baik ni, kita ajak buat baik, situlah ujian. Kita rasa geram tak? Rasa tak? Rasa geram. Orang kata kalau tangan nak tumbuk terus. Tak. Kenapa? Aku ajak buat baik pun tak nak. Rasa geram. Tapi Allah sebut wasbir. Allah sebut. Allah sebut supaya kita ni sabar. Begitulah juga bila kita mencegah orang kemungkaran, dia akan melenting juga. Saya depan rumah saya di Keleban Restu tu ada kerusi. Bulan puasa, bukan bulan puasa tahun ni, bulan puasa yang lepas-lepas. Ada dua orang lelaki pergi minum air di atas kerusi tu. Siang hari. Depan rumah kita pula pergi. Tak kena sungguh. Tak. Depan rumah. Bila keluar tengok, nak pergi solat asar, tengok tengah minum air. Dia tak perasan saya keluar rumah. Dia perasan dia turunkan bawah sorok. Saya pergi kat dia, bagi salam. Saya kata Islam. Kenapa tak puasa? Dia diam. Saya kata, puasa wajib tahu tak? Tahu. Dia kenapa tak puasa? Dia kata apa dia? Dahaga. Saya kata dahaga di hari akhirat lagi teruk. Kerana panas sana lagi panas. Dia kata apa dia? Panas hati. Mau yang campak air dia. Okeylah campak. Jangan minum habis dulu. Dia campak air tu naik motor belah. Pergi. Boleh. Dalam keadaan yang demikian. Hati ni, walaupun puasa pun kan. Orang kata sabar puasa mendidik diri tapi geram juga. Nasib baik dia pergi kan. Kalau dia tak pergi, orang cakap gitulah kalau orang dah pergi. Kalau orang tak pergi, tak cakap gitu pula. Maknanya mereka dalam keadaan yang kita mengajak, kita mencegah dia. Ataupun kita mengajak ke arah kebaikan, marah. Bila dia marah, hati kita ni rasa geram. Sebab itu Allah sebut awal, Allah kata wasbir. Kena sabar. Kalau kenapa kena sabar? Ini kata ulama tafsir. Sabar itu akan mencapai cita-cita kita. Cita-cita kita ajak dia ke arah kebaikan itu apa? Satunya untuk diri dia. Supaya selamat daripada bakaran neraka Allah. Tapi dia juga ada pada diri kita. Bila dia berhenti melakukan kemungkaran dan dia buat kebaikan yang kita suruh, banyak mana kita dapat saham.
Banyak mana kita dapat saham lantaran dia buat itu adalah kerana kita yang ajar. Dalam masa yang sama saham dia, pahala dia tak berkurang. Maknanya sabar kita itu akan mencapai cita-cita kita. Satu, kita merubah dia. Yang kedua, kita mendapat yang dipanggil apa dia? Amal jariah. Yang kita cakap. Kita menyampaikan yang dipanggil ilmu bermanfaat. Kita beritahu dia, begini tak elok, begini tak elok, begini elok, begini elok. Itu ilmu yang manfaat. Bila dia buat dan bila dia tinggal, itulah dikatakan amal jariah. Walaupun kita meninggal, pahala kita tetap berjalan. Jadi Allah kata wasbir, sabar. Kerana dua pekerjaan ini dah tentunya ada ujian. Dah tentu ada ujian. Jangan kata buat baik siapa nak lawan, buat baik siapa nak marah. Tak. Ajak buat baik pun orang marah. Larang buat jahat lagi orang marah. Benda ni memang berlaku. Berarti Allah sebut wasbir, Allah kata wasbir ala ma asabak. Allah Subhanahu wa taala sebut iaitu sabar di atas musibah. Orang marah itu musibah. Baik. Kemudian Allah kata inna zalika min azmil umur. Kena sabar sebab apa? Sebab 4 perkara ini adalah sepenting-penting perkara. Sepenting-penting perkara. Kalau kita buat ataupun kalau kita suruh, dia akan menyelesaikan banyak benda. Kalau di dalam bab kita menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dia sebut apa? Kita akan menjamin keharmonian masyarakat. Masyarakat baik belakang. Dan masyarakat tak buat benda-benda yang dicegah, maka disebut di dalam tafsir bahawa kita dah melakukan suatu perkara yang menjamin keharmonian masyarakat. Besar tu. Itu benda yang besar. Masyarakat harmoni lantaran kita yang cetuskan. Lantaran kita yang menyuruh kebaikan. Lantaran kita yang mencegah kemungkaran. Besar tu. Satu masyarakat ni ramai, bukannya seorang dua. Baik. Jadi dalam keadaan yang mana ayat ini menyuruh kita apa dia? Satunya kita dirikan solat, bukan takat diri kita, malah zuriat kita. Kemudian suruh buat baik, cegah kemungkaran dan sabar di atas musibah yang berlaku. Sabar di atas musibah yang berlaku. Kalau kita sabar di atas musibah dengan kita melafazkan alhamdulillah, kalau kita sihat, maka pengaliran darah kita itu dalam badan kita ini adalah perkara yang baik. Kalau kita meninggal, maka meninggal dalam keadaan yang baik. Tapi bila kena musibah ni nak sebut alhamdulillah, payah sikit. Payah nak sebut alhamdulillah. Tapi itulah yang sebaiknya. Susah nak sebut alhamdulillah. Kenapa susah? Sebab ganjaran itu besar. Ganjaran itu besar. Macam tuntutan puasa 6 lah. Payah nak buat. Payah nak buat. Kenapa payah? Kenapa payah? Yang payah itulah yang akan mendatangkan pahala yang besar. Yang payah itulah ganjaran yang besar. Kita nak sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang hebat. Mana ada semudah-mudah dapat? Payah. Payah kita nak dapatkan. Dan kita kena pengorbanan. Maka sama jugalah dalam semua perkara. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali berkenaan dengan sedikit pesananlah untuk diri saya dan kita semua, jemaah semua, berkaitan dengan kita dah selesai puasa Ramadan dan kemudian kita berada di bulan Syawal.
maka sama-samalah kita merebut peluang, iaitu dapatkan pahala berpuasa selama setahun. Iaitu dengan kita menyambung ataupun meneruskan ataupun melakukan puasa sunat di bulan Syawal ini sebanyak 6 hari. Yang mana kita puasa sebulan Ramadan itu dah menyamai 10 bulan. Kita nak 2 bulan sahaja lagi untuk menyamai kita berpuasa selama setahun. Maka ambillah 2 bulan itu dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Seperti mana yang Nabi sabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu min sitta min Syawal kana qasiyamud dahri. Nabi kata, barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, adalah dia seperti mana berpuasa selama setahun. 6 hari. Maka kita ambillah peluang ini yang merupakan kelebihan yang banyak. Kelebihan yang banyak. Antaranya kita dapat pahala puasa selama setahun. Pahala puasa selama setahun. Yang kedua, pelengkap amalan fardu. Kita semua ni bila dihisap di hari akhirat, yang pertama dihisap ialah solat. Bila tak lengkap solat, maka Allah kata, tengok amal. Bila tak lengkap solat fardu kita, maka Allah suruh tengok solat sunat untuk melengkapkan solat fardu ini. Jadi adakah kita jamin yang puasa Ramadan kita selama sebulan Ramadan itu lengkap? Adakah kita jamin? Kita tak jamin. Kita tak jamin yang dia sempurna dan dia lengkap. Kita tak jamin. Maka bila di dalam keadaan tidak terjamin dan kita sendiri pun tak boleh jamin, maka hendaklah kita